Assalamualaikum, nama saya Muhammad Alif Nafi bin Alias, nombor metrik 23 DKM 19F 1036. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Syarul Syamil bin Rozali, nombor metrik 23 DKM 19F 1044. Saya dari kelas DKM 5B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hilman bin Hafiz. Nombor matriks 23 DKM 19F 1045. Saya dari kelas DKM 5B. Okay, Assalamualaikum and selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Fadli bin Suhaimi, nombor metrik kad 23 DKM 19F 1054. Dalam meniti era modernisasi hari ini, kita acap kali terbuai dengan ciptaan teknologi yang meninggalkan kesan buruk kepada diri dan masyarakat. Kemampuan untuk memiliki gadget seperti telefon pintar telah menyebabkan setiap golongan terdedah kepada informasi tanpa batasan melalui capaian internet. Akhir-akhir ini, perkembangan media sosial telah memberikan impak terhadap sosial budaya masyarakat bukan sahaja negara kita, bahkan masyarakat dunia. Kewujudan aplikasi media sosial seperti Facebook, Twitter dan Instagram telah menyebabkan ribuan pengguna internet di Malaysia menggunakannya untuk bersosial. Menurut kajian digital oleh organisasi bukan kerajaan, jumlah pengguna internet menunjukkan peningkatan kepada 25 juta pengguna pada tahun 2018. Statistik ini membuktikan bahawa lebih 80% penduduk di Malaysia menggunakan internet, dan daripada jumlah tersebut, Malaysia merupakan negara ke-9 paling aktif sebagai pengguna laman sosial. Kira-kira 29% daripada 85.6% remaja yang menggunakan internet dikesan mengalami ketagihan internet. Manakala 60% kanak-kanak meluangkan masa di media sosial setiap hari. Malah, Malaysia antara negara yang mencatatkan IP pencarian porno tertinggi dengan kadar 20,000 muat naik atau turun porno setiap hari. Okey, seperti mana yang kita tahu, pembangunan teknologi sentiasa mempunyai dua pihak yang mesti ditangani dengan bijak, iaitu kesan positif dan kesan negatif. Okey, berikut adalah kebaikan dan keburukan internet ataupun media sosial pada masa kini ya. Okey, antara kebaikan internet yang kita ketahui adalah dapat bantu mendorong perniagaan dan roda ekonomi melalui e-commerce. Okey, dapat memudahkan proses kerja manusia. Selain itu, mempercepat dan memudahkan aliran maklumat dan data. Kemudian kita dapat jumpa juga kemudahan mendapat hiburan dan masa lapang. Selain itu, tambah pengetahuan dan juga wawasan. Okey, untuk keburukan internet pula, kita dapat peningkatan risiko provokasi antara kumpulan. Selain itu, terdapat kandungan yang tidak sesuai dan berbahaya untuk kanak-kanak di bawah umur. Kemudian, kebangkitan buli cyber pada masa kini memang agak tinggi. Selain itu, hakisan budaya asli akibat proses globalisasi melalui internet. Seterusnya, potensi untuk ketagihan internet dan penggunaan masa yang tidak produktif. Dush.
Okay, hari ini saya akan menerangkan tentang punca dan cara mengatasi ketagihan internet dalam golongan remaja. Okay, poin yang pertama, mendapat hiburan secara percuma. Penggunaan media sosial telah menyebabkan golongan remaja ketagih terhadap penggunaannya kerana mereka akan mendapat hiburan secara percuma. Dalam tekanan ekonomi serta peningkatan sara hidup, hiburan seperti menonton wayang, bersukan dan melancong memerlukan kos yang tinggi. Oleh sebab itu, golongan remaja kini lebih gemar menonton video dan menghabiskan masa di media sosial sebagai tempat hiburan. Okey, untuk mengatasi masalah ini, golongan remaja perlu diberi ruang untuk berhibur dengan cara lain seperti bersukan agar tidak tersangkut dalam alam maya dan bukan realiti. Okey, untuk poin yang kedua pula, tidak mendapat perhatian yang secukupnya daripada keluarga. Okey, ketagihan penggunaan media sosial dalam kalangan remaja juga berlaku kerana tidak mendapat perhatian yang cukup daripada keluarga. Situasi ini sering berlaku apabila ibu bapa sibuk keluar bekerja sehingga tiada masa bersama anak-anak demi mencari nafkah atau menampung keluarga. Maka dengan itu, anak-anak terutamanya golongan remaja pastinya akan mencari dunia luar dengan menghabiskan masanya di media sosial. Hal ini demikian, ibu bapa merupakan peranan yang penting terhadap anak-anak dalam memastikan anak-anak tidak menghabiskan masanya dengan perkara yang tidak berfaedah, lagi-lagi dalam penggunaan media sosial. Untuk mengatasi masalah ini, ibu bapa mesti memberi masa yang secukupnya terhadap anak-anak, lebih-lebih lagi pada golongan remaja dengan aktiviti yang berfaedah walaupun umur mereka telah berganjak daripada kanak-kanak kerana cabaran yang mereka akan lalui lebih sukar. Okey, untuk poin yang terakhir pula, pengaruh rakan sebaya. Biasanya golongan remaja cenderung untuk berjumpa dan meluangkan masa bersama rakan-rakan untuk mendapatkan ketenangan dan kegembiraan. Namun begitu, terdapat segelintir golongan remaja yang mudah terpengaruh dengan rakan-rakan, lebih-lebih lagi pada penggunaan media sosial. Sebab kata pepatah, kerana nila rosak susu sebelanga. Golongan remaja perlu sedar bahawa mereka dalam peningkatan umur dan dalam kehidupan ini untuk menjadi insan yang berguna pada keluarga, masyarakat dan negara. Elakkanlah bersikap seperti sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tiada guna. Untuk mengatasi masalah ini, remaja perlu dibimbing dalam persekitaran yang positif daripada keluarga maupun masyarakat agar tidak leka dengan perkara yang lalai dan mensia-siakan kehidupan mereka. Saya akan memberitahu tentang kesimpulan ketagihan internet dalam kalangan remaja. Oleh itu, Malaysia sebagai sesebuah negara aman dan makmur mestilah melengkapkan masyarakatnya dengan standard etika yang cemerlang bagi melayari alam cyber yang penuh dengan keselesaan. Islam sebagai agama yang membawa rahmat hendaklah dijadikan rujukan utama di dalam pengubalan standard etika kepenggunaan internet. Sesuai dengan ciri Islam itu juga, Islam dapat membawa perubahan menyeluruh sama ada dari sudut sosial, ekonomi, politik dan sebagainya. Islam mewajibkan kepada seluruh kaum muslimin agar hormat menghormati antara satu sama lain, menjaga kemuliaan diri dan masyarakat di sekeliling kita. Isu berkenaan pelajar terdedah dengan bahan lucah dapat dibendung jika nilai-nilai agama dapat diterapkan di dalam diri pelajar. Pihak tertentu perlu ambil tindakan untuk mengawal secara rapi supaya pelajar tidak tercenderung kepada masalah sosial. Tiada lagi unsur yang boleh meracuni keutuhan masyarakat yang disebar melalui internet yang akan diakses oleh manusia sejagat. Pengaruh ICT dalam tahap kemodenan dan kehidupan masa kini yang akan terus meningkat penggunaan dan mempunyai pengaruh yang besar dalam kehidupan khususnya generasi muda atau pelajar. Ianya telah menjadi satu bahagian daripada kehidupan moden kini
yang akan terus meningkat penggunaan dan pengaruhnya dari masa ke semasa. Penggunaan dan pengaruh dalam kehidupan masyarakat Malaysia kini sudah tidak dapat dipisahkan dengan ICT dalam banyak aspek kehidupan. Bagi mengelak atau mengurangkan kesan negatif dan menghancurkan nilai-nilai positif agama dan budaya, masyarakat kita serta menonjolkan nilai-nilai positif masyarakat semua pihak dan dari berbagai peringkat mestilah memainkan peranan mengukuhkan nilai agama, moral dan etika masyarakat. Khususnya bagi generasi muda, bagi mengelak daripada kesan negatif yang akan semakin parah. Kesan negatif sukar dihapuskan sepenuhnya, tetapi apa yang mungkin dapat dilakukan adalah dapat tingkatkan kesan positif dan kurangkan kesan yang negatif. Dasar-dasar kerajaan berkaitan dengan pendidikan dan budaya mestilah juga meletakkan isu salah guna dan kesan negatif ini sebagai suatu yang penting bagi pemodenan dan pembangunan negara bangsa Malaysia. Itu sahaja daripada saya.